Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بيسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ni Allah izinkan kita untuk terus berada dalam suasana ketaatan. Allah izinkan kita untuk terus mengimarahkan rumah Allah SWT ini, yang mana ianya adalah sebagai tanda keimanan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir ila al-akhir ayat. Dan kita mengisi masa kita ini dengan tuntutan yang paling utama, yakni menuntut ilmu. Dan ilmu yang kita tuntut ini adalah membawa kita untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan-jalan yang dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan insya-Allah meneruskan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni dalam perbahasan hakikat kehidupan. Kita berhenti kat surat 76, betul? Betul? Okay. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dalam kehidupan ni jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kita nak perhatikan, kita nak kaji. Perbincangan kita ni adalah mengkaji kehidupan supaya tersingkap kebenaran. Kita kaji, kemudian kita fahami. Kemudian barulah kita boleh hayati. Dan tuntutan mengkaji ini adalah benar-benar disuruh oleh Allah SWT. Kalau kita lihat dalam perbahasannya sebelum-sebelum ini, yakni dalil yang menyuruh Allah suruh pada dasar kajian ini adalah surah Al-Alaq ayat 1. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan seluruh kejadian. Ini dalil yang menerangkan bahawasanya untuk mengkaji, Iqra' tu ilmu, menuntut ilmu. Bacalah, kajilah dengan apa? Dengan kekuasaan Allah. Pada segala kejadian pada kehidupan kita ni, hendaklah kita faham setiap perkara yang berlaku mesti ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mestilah melebar luaskan hubungan kita dengan hamba-hamba Allah pula. Sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 77, mana Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah." Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Kita sedang membincangkan pada fasa amanah. Dalam bab kajian kehidupan ni kita dah membincangkan pada fasa amanah. Dan 4 usul perbahasan kita. Usul ni asas perbahasan kita. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh.
Siddiq kita dah bahas panjang lebar dah, iaitu bagaimana melihat dengan nama Allah, bagaimana nak menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah pada diri, pada kehidupan. Kita bincangkan. Jadi kita teruskan pula dalam bab amanah. Jadi bila sebut tentang hidup ini dengan kebesaran Allah, dengan nama Allah, maka Allah kurniakan harta. Tuntutlah dengan harta tu, kekayaannya telah dikurniakan. Nampak? Kurniaan Allah. Akan apa? Ini namanya hubungan dengan Allah ni. Bagaimana kita nak meminda hubungan dengan Allah itu, maka kita akan memberikan perhatian kepada apa yang dituntut padanya, iaitu pahala. Sebab tu pahala ni adalah hubungan kita. Bila kita memikirkan pahala, automatik kita sedang menghubungkan setiap perkara dengan Allah. Dan itu ikhlas, jemaah sekalian. Jangan tersalah faham, sebab ada perbahasan kalau kata untuk pahala Ustaz, mana kita nanti susah nak ikhlas. Walhal ikhlas itu adalah melalui jalannya Allah sahaja yang boleh bagi. Dia pahala tidak ada pada makhluk. Pahala hanya pada Allah. Hanya Allah. Nah, ni nak buat ni sebab apa? Sebab pahala. Dah tentu bila sebab pahala, mestilah dapat redha Allah. Tak bolehlah tidak kerana Allah. Mesti kerana Allah baru boleh dapat pahala. Dia bukan seperti perbahasan seperti makhluk yang mana dapat habuan tapi tak dapat keredaan. Contoh, bos bagi gaji tapi bos tak suka pun, dia bagi je gaji. Macam gitu. Gaji tu habuan lah. Umpama pahala ni habuan. Bermaksud bila dapat pahala, bermaksud Allah redha lah tu. Yang perkara yang tak ada pahala, Allah tak redha lah. Tak ada berkat. Contoh bulan Ramadan Al-Mubarak. Kenapa dikaitkan Ramadan Al-Mubarak? Itu pertamanya turunnya Al-Quran padanya. Dan sebut tentang Al-Quran, pahala belaka lah. Baca Quran, alimun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif, lam, mim. Nabi kata setiap satu huruf, maka setiap satu ini kebaikan, satu tu pahala. Pahala pula 10 ganjaran. Satu kebaikan 10. Jadi kalau kita boleh baca kan, kita letak kalkulator kat tepi, hari-hari berapa ayat aku baca, tengok berapa huruf dah. Kira huruf. Banyak huruf ni, darab 10 ayat. Jutawan lah. Nampak? Jadi pahala ni menggambarkan keberkatan. Al-Quran pahala. Baca, belum praktik lagi tu. Baca baru. Praktik, pahala lagi. Nampak? Jadi yang dituntut pada kita bila nak ada hubungan dengan Allah, macam mana nak pastikan kita ada hubungan dengan Allah, maka kita kena pastikan apa yang kita nak pada perbuatan itu, pahala. Kita nak harta. Sebab apa nak harta? Nak pahala. Siapa kata? Allah kata. Dia bukan sekadar nak harta, nak bayar itu, nak bayar ini, macam-macam nak pakai. Ya Allah sekarang macam-macam. Habislah. Bimbang-bimbang tak jadi pahala. Tapi kalau kita kata sebab apa nak harta? Sebab nak pahala lah. Macam mana dapat pahala? Bayar nafkah, bagi kemudahan, bagi sedekah, bagi infak. Kita jelas. Jelas. Peranan ataupun segala kurniaan yang Allah bagi itu kita nampak. Apa natijahnya? Pahala. Walaupun tak nampak sekarang, tapi ianya bermaksud tak ada, tak nampak depan mata, tak bermakna tak ada. Itu iman. Pahala ni iman. Tak nampak tu cabaran. Cabaran orang beriman. Nak meyakini pahala, dosa dan pahala. Macam contoh face mask. Satu ketika dulu kan, pakai face mask. Dulu sebelum pakai tu, kita pun tak tahu pakai ni, tak pandang. Sekali tiba waktu, sampai ketika tu pernah jadi satu face mask tu 10,000. Takut kena saman lagi. Takut penyakit. Anda tak takut sangat pun penyakit, takut saman kan? Nampak? Begitu pahala, sekarang tak nampak. Tapi bila tiba saatnya, bagi tu jam baru tahu pahala penting. Namun jemaah sekalian, sekarang pun sebenarnya Allah dah bagi dah kesan-kesan pahala. Kesan-kesan pahala. Kesan pahala ni apa? Tu, pahala dan kebahagiaan. Sebenarnya pahala ni berserta kebahagiaan. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Ataqallahu darul akhirah. Apa saja yang dikurniakan, pahala digandingkan dengan kebahagiaan.
Jadi makna kata di dunia ni contoh terhubung kita dengan Allah, hablum minallah, itu terbina apabila kita bahagia dengan suruhan. Nak bina kebahagiaan. Bahagia ni tak habis kat sini pula, sampai ke akhirat sana. Dan di situ Allah pun kata wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupakan bahagian kamu. Apa bahagian kita tu? Tengok dalam kurungan tu dah jelas dah. Keperluan dan bekalan, bukan kemahuan. Dunia ini bukan duduknya kemahuan. Kalau nak pastikan dunia ini dalam hubungan kita dengan Allah, jangan jadikan dia kemahuan, jadikan dia keperluan saja. Keperluan apa pula? Keperluan untuk pahala. Tadi kalau ikutkan wala tansa nasibaka minad dunya ni, sepatutnya umpamanya kita kalau ada duit ni, kalau boleh licin habis semua. Macam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang tinggal? Allah dan Rasul. Allahu akbar. Luar biasa. Nabi tak marah. Ada level tahap begitu. Tapi Allah kata, ambillah keperluan. Ibaratnya, jangan lupa orang belakang. Macam tu. Ikutkan pergi kenduri, makanan sedap. Tengah ambil makan ni, tuan rumah kata, ingat orang belakang. Allah, baru nak pulut semua. Kita kalau boleh ni, habis semua dah bagi pahala. Allah kata, gunalah untuk keperluan kamu. Malah, bila kita ikut apa yang keperluan kita pula, kita guna mengikut suruhan agama, pahala juga. Itu jadinya. Kereta keperluan, motor keperluan. Jangan jadi kemauan, aku mau. Bila lagi nak merasa? Jangan. Dia tak ada istilah merasa. Sebab nanti merasa juga. Orang kata, bila lagi nak merasa? Ada merasa. Bila? Syurga nanti. Rasa semua. Tinggal lagi dia percaya tak percaya. Ya. Itu iman. Dia tak ada istilah tak merasa lagi tu. Salah statement itu. Sebenarnya merasa kita nanti. Kat mana? Kat syurga. Lagilah rasa tanpa had. Tak merasa kita rumah besar. Kat syurga. Ya Rab. Rasa kita rumah besar. Dah lah besar. Tak lapuk lah pun. Dah lah tak lapuk. Sentiasa cantik. Sekali dengan bidadari semua ada. Allah. Nampak? Makna kata, dunia ni keperluan. Jadi kita bincang macam mana nak bina hubungan dengan Allah ni. Bila kata nak bina hubungan dengan Allah, tengok dunia keperluan saja. Keperluan dan bekalan untuk kita simpan sikit. Untuk keperluan, bekalan yang diperlukan, emergency contingency. Tapi bukan jaminan. Nampak? Ni tak ada jaminan. Bekalan okey. Ada period, ada time frame dia. Tapi jaminan tidak. Jadi jangan kalau letak jaminan pada dunia, terputus hubungan dengan Allah. Tak ada hablum minallah. Mungkin hablum minan nas sajalah. Tapi kalau hablum minan nas saja, apa boleh? Tak apa pun tak boleh. Kerana manusia tidak boleh mendatang apa-apa manfaat. Mudarat pun tak boleh nak tolak, manfaat pun tak boleh nak bagi. Satu masa manusia pula menyusahkan kita. Jadi dan kesan daripada itu dimasukkan bagaimana nak bina hubungan dengan Allah juga. Hablum minallah ini adalah dengan kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kerana apa kita buat baik dengan hamba-hamba Allah ini? Dia ada dua keadaan di sini. Buat baik itu juga akan masuk dalam perbahasan hablum minan nas. Namun di ujung ayat itu akan membawa kepada hablum minallah. Apa dia? Berbuatlah baik kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Makna kata, kita buat baik dengan makhluk ini, dengan isteri kita, dengan anak kita, dengan suami kita, dengan siapa-siapa, bukan sebab dia baik, bukan sebab kita baik, bukan sebab nak balasan baik, jauh sekali, tapi kerana mengenangkan Allah ni baik betul dengan kita. Macam mana Allah baik? Dah kurungan. Dengan pemberian nikmat. Allah, pemberian nikmat. Ya Allah, banyaknya nikmat Allah bagi. Apa nikmat? Melimpah-limpah. Allah melimpah-limpah.
Orang yang berkira buat baik ni maknanya dia tak rasa nikmat Allah melimpah kat dia. Berkira nak buat baik, berkira-kira. Dia hilang dua perhubungan. Hubungan manusia pun hilang, dengan Allah hari. Tapi kalau dia merenung bahawasanya nikmat Allah yang melimpah-limpah ada pada dia, Ustaz, saya susah macam mana nak buat baik? Mana yang nikmat melimpah-limpah ni? Ada orang ukur kebaikan melimpah-limpah tu dengan duit lebih-lebih, makan lebih-lebih. Tak je mas sekalian. Yang melimpah-limpah ni hidup kita. Lagi satu hidup, yang keduanya rezeki tanpa hisap. Entah tahu kita ni dah makan, dah dapat rezeki tanpa hisap. Macam mana? Contoh, boleh tak kita hitung berapa duit kita dah guna sebelum? Sekarang ke depan kita boleh kira, yang ke belakang. Daripada kita lahir, akhir balik lah sampai sekarang. Keluar satu kenyataan, tak terkira. Dah. Maknanya tak terhisap lah kan. Kalau yang LSDN minta lain, itu lembaga dia minta. Yang kita duduk pakai yang tak ada cantik. Jatuh kejadian ni, kejadian ni, orang macam orang ini, pada dulu mak kita gitu. Macam-macam. Saya kalau fikir, ya Allah, tak terhisap. Dah dapat dah rezeki tanpa hisap. Kan sifat rezeki kan kau terhisap. Kita ingat yang terhisap tu ke depan. Dah, cuba renung belakang balik. Itu baru kira duit, kira makan. Berapa banyak kita makan? Lagi tak kira. Ya Rabbi, berapa banyak nasi dah masuk? Ish. Berapa kampit beras tak tahu? Silap satu gudang. Kita seorang je satu gudang. Silap lagi pelan. Ikan tak terkira. Makan tak terkira. Duit tak terkira. Napas lagi lah. Jadi dengan mengenang nikmat tu, apa alasan tak nak buat baik? Melainkan dia ni tidak mengenal Allah. Itu Allah marah. Dan Allah kata apa? Jangan buat kerosakan. Wala tabghil fasadi fil ard. Fasada fil ard, jangan buat kerosakan. Tengok larangan. Sekarang macam-macam kerosakan, apatah lagi kita lihat saudara kita di Gaza, di Palestin. Allah. Jangan ingat Allah biarkan. Kerana di sini ada larangan. Kalau Allah tak selesaikan dia di sini, Allah selesaikan dia di akhirat sana. Sebab itu ada satu kenyataan yang Nabi kata mafhum hadis, para syuhada ni kematian mereka Allah angkat kesakitan seperti gigi kita semua api. Walaupun seganah-ganah mereka buat, sebab Allah larang, tapi manusia ni akan ada buat kerosakan kerana dia tak rasa nikmat Allah. Dia kerosakan ni jangan nampak pada yang hancur-hancur saja, tapi kerosakan pada hubungan, tak berterima kasih, buat ya tak ya, buat kerosakan. Rosak dia tak mesti hancur. Rosak ni dia suka buat provokasi, kontroversi, elok-elok tak ada apa isu, suka bangkitkan isu. Elok-elok tengah diam tu, mula nak tanya itu, tanya ini sehingga timbulkan pergaduhan, perbalahan. Allah larang. Kalau boleh settle, kalau boleh diamkan, kalau boleh ni kan. Elok dunia ni, elok kamu hidup kat dunia ni. Jangan buat kerosakan. Musyawarah. Dalam Islam dipanggil tasamuh, bertoleransi. Walaupun orang kata jangan nak bertolak ansur sangat, lama-lama ansur-ansur tolak kita. Tapi dalam hukum kepada Islam ni memang kalau ikut Nabi SAW ni, Nabi sangat bertoleransi. Walaupun dalam perjanjian Hudaibiyah tu, kalau ikutkan Hudaibiyah, Nabi nak balik kampung halaman Nabi, nak balik kampung halaman tempat lahir Nabi, mak ayah Nabi ada, tiba-tiba orang tak kasih masuk. Agak-agak Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu waktu itu sira tahlul tu, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang paling akhir sekali tahlul. Dia punya geram dia. Tapi sampai buat perjanjian, sampai padamlah nama Allah dan Rasul tu, padam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tak sanggup nak buat, Nabi buat. Tak apa, demi kedamaian ke depan nanti kita akan menang besar. 4 tahun lepas tu, bukannya balik terus-terus dapat, tidak.
Waktu itu tahun ke-6. Nabi dah tinggalkan Mekah 6 tahun. Nabi nak pergi buat haji dan umrah lah waktu itu. Tak lepas. Nak masuk kampung halaman tu. Kita lah kalau kau tak kenal aku siapa kat sini. Tempat aku tu. Kau cakap mana pelosok tu aku tahu semua. Kau berani halang aku masuk. Sebab Nabi tak nak buat kehancuran. Nabi bukan mengajar kepada pemusuhan. Malah Nabi berdamai seboleh-bolehnya. Malah dalam ghazwah, dalam sirah peperangan. Sekarang dulu di subjek, saya dulu di Samtas kan, kau mendengar tak tahu sekarang subjek ada, rasa dah tak ada. Sirah peperangan. Belajar sirah peperangan. Sekarang dah tak belajar lah. Sebab bimbang katanya nanti lahirnya mujahidin kata. Ada. Allah alam. Tapi ialah setengah tu kalau tak faham memang ke situ memang sekalian. Tapi nak bagi tahu bila kita belajar peperangan di situ kita nampak bagaimana tolerate-nya Nabi SAW. Nabi bukan tiba-tiba serang. Nabi bukan menyerang. Nabi tak mulakan. Nabi mempertahankan. Mereka serang, baru kita counter attack. Bila counter attack, contoh 13 tahun Nabi diserang. Apa bukti Nabi diserang tu dekat Mekah? Nabi kena serang kan? Kena cerca, kena letak najis unta, perut unta, ya Allah. Tak boleh buat apa. Sebab apa? Tak ada syariatnya lagi, nampak? Tengok Nabi SAW, kalau nak kata Nabi ini terkesan dengan nafsu kan, mesti boleh. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu itu ada. Dah ada. Orang kata dah boleh buat persatuan lah. Ibaratnya gitulah. Pertubuhan. Apa dia? Ni Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ada. Bolehlah ambush. Tapi kerana nak buktikan, bila kita ada hubungan dengan Allah SWT itu, antara cirinya, dia tak akan buat kerosakan. Kita akan rosakkan hubungan, rosakkan segala apa yang ada. Malah dalam sirah peperangan, antara syarat nak berperang ni, tidak boleh hancurkan bangunan, tidak boleh potong pokok, tidak boleh bunuh budak-budak, tidak boleh bunuh orang perempuan, tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh bunuh orang ada di dalam tempat ibadat. Gaduh apa tu? Nabi cari tanah lapang, gaduh tengah-tengah battle. Battle one to one dulu, kemudian turun macam yang apa yang digambarkan sekarang epik-epik turun kan, macam contoh di Jabal Uhud. Nabi akan buat Nabi damai. Dan walaupun di rumah ibadat, contoh bagaimana pembukaan Konstantin Muhammad Al-Fatih di Hagia Sophia. Hagia Sophia tu sebelum Islam ambil alih balik, sebelum Islam mengambil alih tempat itu, dia church, gereja. Siapa yang dah pergi nampak kat kubah dah, nampaklah gambar-gambar dia tutup. Tengok Islam juga, tengok. Boleh dia kikih dia semua. Tutup je. Tak apa. Tak masalah. Nampak? Tolerate-nya Islam. Waktu tu digembar-gemburkan ketika Muhammad Al-Fatih berjaya menang Konstantin. Mereka pun duduk dalam gereja kata habislah kita mati kena bunuh ni. Sebab mereka digambarkan bahawa Islam ni adalah kejam. Daripada dulu daripada kalau ikut kurun masa pemerintahan Abbasiyah, dan satu namanya John Damascus, nama John of Damascus. Dia kurun kedua ketiga ni dia antara yang berpaling daripada, dia dapat jawatan daripada tentera Abbasiyah, kemudian dia berpaling, kemudian dia sebarkan kebencian. Sehingga mereka faham Islam ni mesti nak bunuh. Tiba-tiba ketika Muhammad Al-Fatih masuk, buat announcement, siapa yang nak beriman boleh stay. Siapa yang tak nak boleh keluar dengan selamat, jangan ganggu. Dia pun terkejut. Tak ada apa-apa, ya, jangan kacau tadi. Dan ada kenakan bayaran sikit. Itu saja.
Tak ada kata kita bunuh semua ke, ini kafilah Natullah ya alaih, bunuh semua. Tak ada. Sebab tu Islam bukan menggambarkan permusuhan, tidak. Malah ketika Islam datang di Madinah, Aus dan Khazraj, yang dua golongan yang bergaduh sakan ni, Islam datang dari Ansar, berdamai mereka. Jadi ini sebab ada suruhan Allah, jangan kamu melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Bila dah Allah nyatakan innallaha la yuhibbul mufsidin, dah ada nyata kenyataan Allah tak suka. Ini tak boleh buat bincang ni dah. Bila pencipta dah tak suka, memang tak ada ruang dah kita nak berlindung. Tinggal lagi, kalau ikutkan kita zaman Nabi SAW, kita umat Nabi SAW ni, kita terselamat daripada bencana besar sebab Nabi dah doa. Nabi minta, sebab Nabi tahu umat-umat terdahulu, apabila Allah dapati kerosakan dah melampaui batas, Allah akan habiskan umat itu. Tak ada sejarah yang mana Allah bagi muka. Allah sebenarnya tak bagi, sebab dunia ni Allah punya. Tinggal kita umat Nabi SAW saja yang Nabi doa minta jangan turunkan kemarau dan banjir. Allah akan datang, cuba tengok kalau di Sabak, negeri Sabak, Sabak dan surah Sabak. Zaman ini juga berlaku. Ini pun ada susugala Bani Israel ni, negeri Sabak, yang bagaimana ada pemerintahan Nabi Sulaiman AS waktu Ratu Balqis. Mereka dah terlampau mewah sangat, buah-buahan subur, lalu sekali nikmat banyak, lupa Allah, berpaling mereka. Dia ada dua empangan kat negeri Sabak tu yang mengairkan, pengairan yang cantik. Bila pengairan cantik, subur lah. Allah hantar tikus-tikus besar ni, dia gigit benteng tu, banjir. Buat antaranya dua cara, sama ada Allah kemarau kan, Allah banjir kan. Aduh, takut. Lepas tu Nabi doa jangan bagi banjir besar, jangan bagi kemarau. Dan yang ketiga, jangan berpecah. Itu Allah masih belum kabulkan. Nak tunjukkan ada juga doanya Allah simpan lagi untuk kabul di akhir zaman nanti. Memang tak ada. Fir'aun dengan air lemas. Negeri Sabak hancur lemas. Kalau Ad dan Samud habis, Namrud habis, Korun habis. Tak ada yang still standing, tak ada. Lebih limit. Nabi Nuh AS habis kaum dia. Lebih saja limit habis. Kita umat Nabi SAW, sebab Nabi SAW, kalau tak kalau Nabi doa masjid ijabah tu, Allah begitu. Rasa habis anak itu, na'udzubillah min zalik. Nah, baik. Bagi azan, kita buat kesimpulan. Allahumma
La haula wala quwwata. La haula wala Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi as-salatu wa ba'as maqam innaka la tukhlifu al-mi'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah jemaah yang muliakan Allah Taala. Akhir kita sambung sikit lagi, kita buat kesimpulan. Nah, di bawah itu ada gambar rajah ni Mas sekalian, bagaimana Allah Taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sifat yang utama Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga ulama membahaskan sifat Allah itu dengan nama yang Rahman Rahim, mengatasi sifat-sifat Allah yang menghukum, mengatasi murkanya. Rahmat Allah mengatasi. Lepas itu diletakkan di awalan. Kemudian mengalir kepada manusia, diturunkan kepada manusia. Bermaksud sesiapa yang Allah pilih untuk berkasih sayang ni berbuat baik. Kita buat baik ni sebab kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada kita. Itu kebaikan, kita mengenung kebaikan Allah sayang kepada hamba-hambanya itu. Lalu Allah menjadikan dengan kasih sayang. Bukan dengan kemurkaan, tidak. Namun di situ Allah letakkan peringatan, Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan, orang yang hilang kasih sayang. Tiada belas ihsan. Macam contoh berlaku di Gaza, tak ada belas ihsan dia. Budak-budak, ya Rab, kita tengok, Masya Allah, subhanallah, tak ada ayat nak cakap. Tapi memang itulah yang berlaku bila manusia, bila dia tidak ada hubungan dengan Allah, maka sifat-sifat yang ada pada Allah itu, kasih sayang terutamanya, terputus. Kalaupun ada kasih sayang yang dinamakan naduri, fitrah manusia, namun kalau dia tidak balik kepada Allah, fitrah itu, dia kembali kepada amarah nafsu, maka juga kasih sayang itu akan hilang. Sebab tu ada orang di pertengahan hilang kasih sayang, di pertengahan hilang kasih sayang. Ataupun sayang ada makna, tengah baik sayang lah, cuba kena tak elok, hilang, melayang, pun tak jadi juga. Sebab tu jemaah sekalian, rasa berkasih sayang, pemberian nikmat yang melimpah-limpah, lalu kita menyayangi dan mengasihi sesama manusia kerana suruhan Allah, dan jangan buat kerosakan. Maka di sini kata Allah, muka 77 tu, dan surah Yunus ayat 58, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan melimpah kurnia Allah, dengan limpah, semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayang. Al-Quran itu semata-mata kasih sayang Allah. Allah bagi tahu. Sebab itu turunnya Al-Quran dengan malam yang penuh kegembiraan, Mas sekalian. Malam yang malaikat turun kerana diturunkan Al-Quran pada Baitul Izzah ke langit dunia. Dan maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendak mereka bersuka cita, bukannya dengan lainnya. Dengan Al-Quran itulah kita bersuka cita. Kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Nak dibandingkan Al-Quran Allah Ta'ala ini, kalau nak dihimpunkan dengan dunia dan seisinya yang tidak kekal, Al-Quran itu lebih baik. Dan Al-Quran itu diturunkan dengan sifat Rahman Rahim kepada para hamba yang disuruh bersuka cita dengan Al-Quran. Hal ini ada menunjukkan bahawa tiada erti duka cita atau kecil hati
terasa hati, emosi. Ini tak ada sepatutnya bagi orang beriman. Jika benar-benar mahukan kasih sayang Allah. Sebagai contoh dalam surah Fussilat ayat 30. Surah Fussilat ayat 30 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan dengan berkata Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari masa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira yang telah dijanjikan kepada kamu. Surah Fussilat ayat 30. Nah, yang mana khusus pada ayat ni ketika nak sakarat ni, nak sakaratul maut, mana yang Allah pilih, Allah hantar malaikat untuk calm down, bagi tenang. Dan Allah buka di mana jernih dia selepas itu. Dan memang apabila dia meyakinkan pegangan, yang hubungan kita dengan Allah, yakin sumastaqamu, kemudian dia istiqamah, maka Allah akan turunkan malaikat. Kalau dalam kehidupan kita sehari-harian, kita yakin nak bina hubungan dengan Allah dengan berbuat baik, maka seakan mendapat ilham yang mententeramkan. Tak apa kau buat je baik, tak apa, jangan risau, jangan takut orang pergunakan kita, jangan takut orang khianat kita, kau teruskan berbuat baik. Seakan ada penasihat. Rupanya Allah hantar malaikat. Dia bagi gerak hati. Ilham tu gerak hati. Buat je lah baik. Buat je lah baik. Sebab itu suruhan Allah. Buat baik suruhan Allah. Dan kita sentiasa yakin dengan janji Allah. Maka lahirlah sifat cinta, hubbun, cinta dengan Allah, yang berkasih sayang dengan Allah adalah mengasihi. Tanda seseorang tu mendapat cinta Allah, dia mula mengasihi kembali segala ciptaan Allah. Dia sangat berhati-hati, sangat menjaga segala apa yang Allah jadikan. Sebab dia melihat ni semuanya datang dari Allah, tidak datang sendiri. Terutamanya insan yang Allah suruh kasihi, sebagai contoh mak ayah, sebagai contoh isteri, anak-anak. Itu lagilah jelas, lagilah sepatutnya tidak perlu timbulkan provokasi, pergaduhan. Tak ada. Sebab tu Nabi SAW dah tunjukkan model keluarga Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha al-kubra. Model keluarga yang perfect. Hebat. Tak ada pergaduhan. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Macam mana tak ada? Sebab cinta Allah. Walaupun berlaku keadaan yang berbeza. Berbeza tu. Perbuatan yang Nabi buat belum lagi pernah dibuat sebelum ini. Tidak mengganggu cinta yang ada pada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha al-kubra. Tak ada isu. Ini yang kita nak. Maka kesimpulan, oleh demikian orang Islam atau orang yang bertakwa itu menyayangi orang lain tanpa perlu banyak soal, tanpa perlu ada perbandingan, serta tanpa perlu mengharapkan sebarang pulangan daripada manusia. Setiap yang dilakukan dengan hati yang sangat lapang, serta semata-mata menyatakan kembali kasih sayang Allah kepada manusia lain. Nah, ini baru hablum minan nas. Itu namanya timing nak habis. Tu kata hablum minan nas itu terbina bila dia berbuat baik itu tidak mengharapkan habuan manusia. Dan dengan Allah dah selesai ini. Nak berbuat baik dengan manusia kena ingat bahawa Allah suruh buat baik. Ketika berbuat baik pula kita tak harapkan pula timbal balik daripada manusia. Nah, itu hablum minan nas. Sebab manusia suka orang macam tu. Dia ni tak berkira. Manusia pun tak apa. Dia pun nama ramailah kawan dia macam itu. Dia ni tak berkira. Alhamdulillah. Engkau tak berkira. Ni kan siapa nak kira? Allah kira. Oh, Allah kira. Oh, alamak, kalah lagu dengan dia. Tak yakin? Itulah terbina hablum minan nas. InsyaAllah setakat tu dulu. Kita akan sambung Musab 78 ni. Masih membincangkan hablum minallah wa hablum minan nas. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah terus dalam tarik jalan untuk ilmu, insya-Allah. Mohon maaf daripada saya ada kekurangan, dengan sekadar kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan itu pada malam yang penuh barakah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Al-insanu fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq
tawassaw bis-sabr. Wallahu a'lam bis-shawab.